Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam bab 8, iaitu 8.2 sukatan serakan. Hari ini pelajar-pelajar diharap dapat 8.24 menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan yang pertama nilai sukatan serakan, yang kedua perwakilan grafik. Seterusnya 8.2.5 membandingkan dan mentafsir dua atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan serakan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan. Dan yang terakhir ialah 8.2.6 menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan. Apakah kesan perubahan data terhadap serakan? Yang pertama, apabila setiap data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalas secara seragam. Yang kedua, apabila setiap data didarab atau dibahagikan dengan suatu pemalas secara seragam. Yang ketiga, apabila kewujudan nilai pencilan dalam set data. Dan yang keempat, apabila suatu nilai dikeluarkan atau dimasukkan dalam set data. Jadi kita tengok. Yang pertama, apa yang berlaku? Tidak ada perubahan nilai sukatan serakan apabila setiap cerapan dalam suatu set data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalar. Yang kedua, apabila setiap cerapan dalam suatu set data didarab dengan suatu pemalar pemalar itu soalan nanti dia akan bagi, maka julak baharu sama dengan darab dengan julak asal, yang mana kita dah cari julak asal. Yang kedua, julak antara kuartil baharu sama dengan darab dengan julak antara kuartil asal. Yang ketiga, sisihan piawai baharu sama dengan darab dengan sisihan piawai asal. Dan yang keempat, variance baharu sama dengan kuasa 2 darab variance asal. Seterusnya, yang ketiga, apabila setiap cerapan dalam suatu set data dibahagi dengan suatu pemalar maka yang pertama, ini pun sama juga julak asal kita dah cari sementara diberi dalam soalan. Jadi, yang pertama julak baharu sama dengan julak asal dibahagikan dengan julak antara kuartil baharu pula sama dengan julak antara kuartil yang asal dibahagikan dengan Yang ketiga, sisihan piawai baharu sama dengan sisihan piawai asal dibahagikan dengan Yang keempat, variance baharu sama dengan variance asal dibahagikan dengan kuasa 2. Jadi semua dibahagikan dengan kecuali variance sahaja dibahagikan dengan kuasa 2. Kita tengok pula apakah kesan ke atas sukatan serakan apabila sesuatu pencilan dimasukkan atau dikeluarkan daripada suatu set data. Yang pertama kita tengok julat. Jadi julat akan berubah dengan mendadak apabila suatu pencilan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam set data. Suatu pencilan ni data yang jauh berbeza daripada data yang diberikan. Yang kedua kita tengok julat antara kuartil. Nilai julak antara kuartil kurang dipengaruhi apabila suatu pencilan ditambah atau dikeluarkan daripada suatu set data. Yang ketiga kita tengok variance dan sisihan piawai pula. Nilai bagi variance dan sisihan piawai akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah ke dalam set data. Bagaimanakah anda menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan perwakilan grafik pula? Dipaparkan secara grafik dengan plot titik, plot batang dan daun atau plot kotak. Kita tengok yang pertama, data ditukar secara seragam dengan menambah ataupun menolak suatu pemalar. Jadi kita tengok plot titik skor dalam kuis sains. Kemudian apabila setiap cerapan ditambah 2, akan menjadi skor dalam kuis sains tadi dia akan berubah. Cerapan dia bermula dengan 10 lah. Jadi seluruh plot titik dianjak ke kanan sebanyak 2 unit dengan serakan tidak berubah. Julak skor asal K15 tolak 8 menjadi 7. Sementara julak skor baharu pula ialah 17 ditolak 10, 7. Maka kita boleh buat kesimpulan
apabila setiap cerapan dalam suatu set data ditambah dengan suatu pemalar, maka nilai sukatan serakan tidak berubah. Okay, kita tengok apabila data ditukar secara seragam, apabila setiap cerapan didarab atau dibahagi dengan suatu pemalar. Okay, kita tengok skor dalam kuis matematik. Okey, jadi apabila setiap cerapan didarabkan dengan 2, jadi skor dalam kuis matematik akan menjadi, jadi kita boleh katakan, apabila setiap cerapan didarab dengan 2, didapati bahawa yang pertama, serakan seluruh plot titik telah berubah menjadi 2 kali ganda lebih lebar. Yang kedua, julak skor asal paling tinggi 5 tolak 1 menjadi 4. Sementara julak skor baharu pula paling tinggi 10 ditolak dengan 2 menjadi 8. Jadi julak baharu kita dapati sama dengan K darab dengan julak asal. Bermakna K2, jadi 2 darab dengan 4 menjadi 8. Didapati bahawa apabila setiap cerapan dalam suatu set data didarab dengan suatu pemalar K, nilai sukatan serakan akan berubah. Tengok C pula. Apabila suatu nilai yang dimasukkan atau dikeluarkan merupakan pencilan. Jadi tengok skor dalam kuis matematik. Pencilan 9 dimasukkan. Jadi dia akan jadi skor dalam kuis matematik. Ada skor 9 dimasukkan. Didapati. Apabila suatu pencilan dimasukkan dalam set data, maka yang pertama, serakan seluruh plot titik telah menjadi lebar. Yang kedua, julak skor asal. Yang pertama 5 tolak 1, 4. Julak skor baharu pula ialah 9 paling tinggi 9 tolak 1 bersama dengan 8. Maka kita dapati nilai sukatan serakan bagi set data baharu akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan nilai sukatan serakan bagi set data asal apabila suatu pencilan dimasukkan. Kita tengok contoh 13 dalam buku teks muka surat 233. Soalan dia diberi set data, hitung sisihan piawai bagi set data ini. Seterusnya hitung sisihan piawai baharu apabila soalan A nombor 4 dikeluarkan. Kita tengok penyelesaian dia. Yang pertama kita hitung min dulu. Jadi kamu dah kira dah macam mana nak kira min. Jadi kamu akan dapat 8/5. Seterusnya kamu hitung sisihan piawai menggunakan formula dan yang ni pun kamu dah tahu. Jadi jawapan dia ialah 2.784. Seterusnya min baharu pula. Kita kira tanpa 4 ya sebab nombor 4 dikeluarkan. Jadi kita akan dapat 9.143. Sementara sisihan piawai baharu pun sama juga. Kita dah buang dah 4 kuasa 2 tu. Kita akan dapat 2.356. Didapati apabila nilai yang jauh daripada min dikeluarkan, sisihan piawai baharu menjadi semakin kecil. Kita pergi soalan B pula. Apabila 7 ditambah. Jadi penyelesaian dia sama macam tadi. Yang pertama, kamu cari min. Dan min ialah 8/5. Kemudian kamu cari sisihan piawai pula. Dapat 2.784. Yang kedua, barulah kita cari min baharu dengan menambah 7. So, kita dapat 8.333. Kemudian, kamu cari sisihan piawai baharu. Kamu akan dapat 2.668. Jadi, apabila nilai yang dekat dengan nilai min ditambah, sisihan piawai baharu menjadi semakin kecil. Kita pergi soalan C pula. Iaitu apabila 18 ditambah. Yang pertama, kita cari min. Sama macam tadi, iaitu dapat 8.5 dan juga sisihan piawai ialah 2.784. Kemudian kita cari min baharu pula. Jadi kita dapati kita akan dapat 9.556 kerana kita dah tambah 18. Kemudian sisihan piawai baharu juga
kita akan dapat 3,974 yang mana kita dah tambah 18 kuasa 2 di sini. Okey, maka didapati apabila nilai yang jauh daripada min ditambahkan, sisian piawai baharu menjadi semakin besar. Bagaimanakah anda membandingkan dan mentafsir dua atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai? Okey, kita tengok contoh 14. Okey, dalam buku teks muka surat 234. Soalan dia, jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 20 orang pekerja daripada dua buah kilang tertentu untuk menyiapkan sesuatu kerja. Okey, jadi kilang A dan kilang B. Ini soalan dia ialah, hitung min dan sisian piawai bagi masa menyiapkan kerja tersebut. Seterusnya, tentukan pekerja kilang manakah yang lebih cekap untuk menyiapkan kerja tersebut. Berikan justifikasi anda. Jadi untuk soalan ini, untuk kilang A, jadi kamu cari min. Jadi kamu telah belajar macam mana cari min. So, min ialah 7.1. Kemudian sisian piawai pula menggunakan formula yang telah kita belajar. Jadi, kamu akan dapat 1.261. Ini untuk kilang A. Manakala kilang B pula, jadi kita kira min yang pertama sekali. Jadi, dapat 7.1. Kemudian kamu kira sisian piawai pula. Kamu akan dapat 1.044. Jadi didapati pekerja dari kilang B adalah lebih cekap kerana sisian piawai baginya lebih kecil. Jadi di sini kita tengok sisian piawai yang lebih kecil. Bagaimanakah anda boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan? Kita tengok contoh 15. Buku teks muka surat 236. Jadual di bawah menunjukkan maklumat bagi jisim dua kumpulan murid, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Jadi semua murid daripada kumpulan A dan B akan digabungkan. Tentukan sisian piawai bagi jisim kumpulan murid yang digabungkan. Jadi penyelesaian dia, yang pertama kita perlu menghitung sisian piawai bagi gabungan jisim dua kumpulan murid. Jadi kita kena mengenal pasti jumlah KX dan jumlah X kuasa 2 bagi kedua-dua kumpulan murid. Kemudian hitung jumlah X dan jumlah X kuasa 2 bagi gabungan dua kumpulan murid tersebut. Kita tengok jawapan contoh 15. Yang pertama ialah kita cari untuk kumpulan A, iaitu min. Ini ialah formula untuk min. X bar sama dengan jumlah X ataupun jumlah data dibahagikan dengan bilangan data. Jadi 52 ialah daripada soalan sama dengan jumlah X dibahagikan dengan 18. 18 bilangan murid seramai 18 orang dan kamu selesaikan menggunakan kalkulator. Jadi kamu akan dapat jumlah X ialah 936. Seterusnya menggunakan formula variance. Ini ialah variance. Maka kita gantikan variance sebagai 2.5 sama dengan jumlah X kuasa 2 ni kita nak cari dibagikan dengan 18 tolak 52 kuasa 2 iaitu min kuasa 2. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat jumlah X kuasa 2 ialah 48,717. Seterusnya kita pergi untuk kumpulan B pula. Sama juga, kita guna formula min. Jadi min telah diberi iaitu 56. Maka 56 sama dengan jumlah data iaitu jumlah X dibahagikan dengan bilangan murid seramai 12 orang. Jadi kita kira kita akan dapat jumlah data ialah 672. Seterusnya kita tengok variance, formula variance pula. Jadi kita gantikan variance sebagai 1/8 sama dengan jumlah X kuasa 2, jumlah data kuasa 2 dibahagikan dengan bilangan murid 12. Tolak 56 kuasa 2, 56 ialah min kuasa 2. Maka kita akan dapat jumlah X kuasa 2 ataupun jumlah data kuasa 2 ialah 37,653,6. Jadi seterusnya untuk mencari jumlah X ialah kita kena tambah kedua-dua kumpulan A dan kumpulan B.
iaitu kita dapat 1608. Okey, sementara jumlah X kuasa 2 pula, jumlah data kuasa 2. Okey, kita dah dapat dah untuk kumpulan A dan kumpulan B. Jadi kita akan tambah, kita akan dapat 86,370/6. Okey, maka min bersamaan dengan 1608 dibagikan dengan 30 lah. 30 kerana bilangan murid kumpulan A ditambah dengan bilangan murid kumpulan B. Jadi minnya ialah 53/6. Sementara sisian piawai pula ialah jumlah X kuasa 2 terbagi dengan 30. Kita tolak min yang baru kita cari tadi, 53/6 kuasa 2. Okey, jadi kita dapat jawapan dia ialah 2,462. Okey, di sini bermakna nilai sisian piawai baru ialah 2,462 apabila kumpulan A dan kumpulan B digabungkan.